Apa? Tu. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam syaikhin, khususan ila Syekh Muhammad Abdul Latif Shalih Al-Hasan wa awliya illahi sholihin wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila almarhum Syekh Adi wal marhumah as-sayyidah Nurullah binti Hasan lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Di mana? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Yang ke-9 ilmu. Itu. Betul? Bagi juga. Yang ke-9-nya ilmu. Ini sifat 20 turutan yang ke-9 iaitu ilmu. Ini termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7, bermula daripada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7. Ini kategori sifat ma'ani. Sifat apa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni boleh nampak pada mata kasar dan ada pada mata hati. Ada pada mata kasar dan ada pada mata hati. Maksudnya di akhirat nanti kalau Allah bukakan hijab, kita boleh nampak macam mana sifat ilmu ni. Itu kata ulama tauhid lah. Dekat dunia kita tak nampak sebab terhijab. Ini ke-9-nya ilmu, artinya mengetahui Allah Ta'ala. Mengetahui Allah Ta'ala. Bermula makna ilmu iaitu satu sifat yang maujud. Satu sifat yang maujud. Sifat kudrat pun jenis wujudi ataupun maujud. Sini sebut maujud, kita lain sebut wujudi. Sifat iradat, semua jenis sifat ma'ani yang 7 ni semuanya dia bangsa kepada maujud.
Maksud maujud ada pada mata kasar dan ada pada mata hati. Maksudnya seperti mana yang saya nyatakan tadi, kalau Allah bukakan hijab di akhirat nanti, kita boleh nampak macam mana bentuk sifat ilmu ni. Tuan-tuan, bahawasanya maknanya iaitu makna ilmu iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat. Sifat dia berdiri dengan zat. Sifat dia tidak boleh berdiri seorang-seorang. Dia berdiri dengan zat. Kalau zat tak ada, sifat pun tak ada. Zat dia boleh berdiri dengan sendirinya. Ini tuan-tuan kena faham apa beza zat dengan sifat. Sifat dia berdiri pada zat, dengan zat. Zat dia boleh berdiri dengan sendiri. Dia tidak berhajat kepada zat yang lain. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu aliman. Kaunuhu alima. Ini sifat maknawiyah bagi sifat ilmu. Bila sebut Allah SWT bersifat dengan ilmu, apa sifat maknawiyah dia? Kaunuhu aliman. Hal keadaan Allah itu berilmu, mengetahui. Hal keadaan Allah itu mengetahui. Yang ta'alluq ia yang ta'alluq. Sifat ma'ani ni semuanya ada ta'alluq, kecuali sifat hayat, dia tak ada ta'alluq. Ta'alluq saya dah bahas sebelum. Ta'alluq ni maksudnya sifat ni dia melampau. Maksudnya melampau. Contohnya bila sebut Allah itu mengetahui, bersifat dengan ilmu, ada benda yang Allah ketahui. Itu maksudnya ta'alluq. Contoh lain, bila sebut Allah itu bersifat dengan melihat, ada benda yang dilihat. Itu masuk ta'alluq. Yang ta'alluq ia dengan mengetahui. Dengan mengetahui dengan sekalian yang wajib. Apa maksud sekalian yang wajib? Zat Allah dan sifat Allah itu wajib. Maksudnya Allah mengetahui keadaan zatnya, sifatnya. Dan sekalian yang mustahil, benda yang mustahil pun Allah tahu. Saya dah bahas sebelum. Contoh mustahil ni syarikul bari. Benda yang dikatakan menyamai dengan zat Allah Ta'ala. Itu syirik lah. Mustahil. Benda yang mustahil. Contoh benda yang mustahil, syarikul bari. Sesuatu yang sama macam Tuhan. Itu mustahil. Benda yang tak wujud. Apa maksud mustahil? Mesti tiada. Maksudnya benda tu akal tak boleh terima, dia ada. Mesti tiada. Itu maksud mustahil. Dan sekalian yang mustahil, benda yang tiada pun, yang mustahil pun Allah tahu. Contohnya apa? Syarikul bari. Sesuatu yang sama macam Tuhan. Itu mustahil. Dan yang ketiga, sekalian yang harus. Benda yang harus pun Allah tahu. Sekalian yang harus. Sekalian yang harus. Macam kita lah, benda yang harus.
boleh ada dan boleh tiada. Macam kita harus. Allah ini sebahkan wajib ada. Kita ni harus ada, boleh ada dan boleh tiada. Dan sekalian yang harus atas sifat yang ada sekaliannya itu dengan dia akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan patus pada satu jalan jua pun. Akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan pada satu jalan jua pun. Lawan sifat ilmu apa tuan? Al-jahlu, jahil, tak tahu. Ilmu Allah ni tidak didahului dengan jahil. Tak boleh kita kata sebelum Allah tahu, Allah tak tahu. Tak. Berbeza dengan kita. Kita sebelum kita pandai, kita ni tak tahu tuan-tuan. Orang Melaka cakap, sebelum kita pandai, kita ni bodoh. Apa? Haji Zubair kata bangap. Kita belajar perlahan dulu. Macam kita tak? Kebanyakan macam itu. Daripada lain umur 4 tahun 5 tahun masuk sekolah tadika, belajar ABCD, lepas tu belajar sikit-sikit, lama-lama pandai. Itu kita punya ilmu kita didahului dengan jahil. Ilmu Tuhan tidak didahului dengan jahil. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Kita ada ilmu, kita mengetahui, Allah tu mengetahui. Kalau orang tanya apa bezanya, mengetahuinya Allah Ta'ala tidak dilalui dengan jahil. Berbeza dengan kita mengetahui, tapi sebelum kita tahu, kita ni tidak tahu. Kita ni jahil. Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Itu maksud kalam daripada Tuan Guru kita. Dengan dia akan sebagai mengetahui yang tiada menerima lawan. Maksud tiada menerima lawan, tiada menerima jahil pada satu jalan jua pun. Yang tiada menerima lawan pada satu jalan jua pun. Memang Allah tu maha mengetahui. Mengetahuinya Allah Ta'ala tidak dilalui dengan jahil. Berbeza dengan kita. Kita mengetahui juga, tapi dilalui dengan jahil. Lawannya, lawan sifat ilmu tuan-tuan. Lawan sifat ilmu al-jahlu, iaitu jahil, tidak tahu, iaitu mustahil. Iaitu mustahil. Akal tak boleh terima Allah itu bersifat dengan jahlu, tidak tahu. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Dalilnya, dalil Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu.
Dalilnya dalil Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Semuanya apa yang berlaku dekat dunia itu, semuanya Allah Maha mengetahui. Tiap-tiap sesuatu semuanya Allah Maha mengetahui. Alimun. Dalam bahasa Arab, alimun. Sirah mubalaghah. Alimun. Maha mengetahui. Alimun. Maha mengetahui. Sirah mubalaghah. Habis tuan-tuan. Ini sifat yang ke-9. Allah itu bersifat dengan ilmu. Artinya mengetahui Allah Ta'ala. Apa takluk dia? Apa takluk sifat ilmu? Mengetahui segala perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Itu tuan-tuan kena ingat. Kudrat, apa takluk kudrat? Menjadikan mungkin dan mentiadakan mungkin. Itu takluk kudrat. Tuan-tuan jangan lupalah. Sifat ma'ani ni dia ada apa? Takluk. Kecuali hayat. Hayat dia tak ada takluk. Selain daripada hayat, dia ada takluk. Kudrat, takluk dia apa? Mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Contohnya mengadakan kita atau mentiadakan kita. Takluk iradat, dia takluk takhsis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, menentukan satu sifat daripada segala sifat yang lain. Itu takluk iradat, menentukan. Takluk ilmu, mengetahui segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Habis tuan. Ada apa-apa soalan yang tuan nak tanya setakat ni? Tak ada ya? Yang ke-10 hayat. Artinya hidup Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud. Sama juga maujud ada pada mata kasar dan ada pada mata hati. Yang berdiri dengan zat. Sifat ni dia berdiri dengan zat. Zat siapa? Zat Allah lah. Yang mewajib bagi zat akan kaunu hayyan. Ini sifat ma'nawiyah bagi hayat. Hayat sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah dia apa? Kaunuhu hayya. Hal keadaan Allah itu hidup. Hayat hidup Allah Ta'ala. Kaunuhu hayya. Hal keadaan Allah itu hidup. Yang mengesah ia bagi zat. Yang mengesah ia. Sifat ayat ni mengesah ia sifat ayat bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani. Ialah kalau Allah itu tidak bersifat dengan hayat, lawan sifat hayat apa tuan-tuan? Maut, mati. Hayat hidup. Lawan dia apa? Mati. Kalau Allah tu mati, tak hidup, ada tak sifat kudrat,
sifat iradat, sifat ilmu, sifat basar, sifat sama dan kalam. Ada tak? Dah tentu tiada. Ini ikut pada pandangan akal tuan-tuan. Kalau Allah tu mati, Allah tu tak hidup, maka sifat kudrat pun tak ada, sifat iradat pun tak ada, sifat ilmu pun tak ada. Jalan mudah faham macam kita lah. Kalau kita dah mati, kita pun dah tak ada kudrat lagi lah. Mati, kudrat pun tak ada, iradat pun tak ada, ilmu tak boleh melihat lagi lah. Dah mati. Itu jalan mudah faham. Ini tuan. Itu maksud tuan guru kita apa? Yang mengesah ia, sifat ayat tu mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan segala sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang lain lah. Apa maksud sifat ma'ani yang lain? Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. 6. Maksudnya kalau sifat hayat tak ada, maka sifat ma'ani yang 6 tu pun tak ada. Habis. Sambungan daripada tuan guru kita, padahal tiada takluk ia, padahal tiada takluk ia dengan suatu jua pun. Sifat hayat dia tak ada takluk. Dia bukan sifat melampau. Dia bukan sifat melampau. Kan saya dah beritahu sebelum ni, jalan mudah faham macam sifat pukul. Sifat pukul ni dipanggil sifat yang melampau. Muhammad memukul. Kalau kita buat ayat Muhammad memukul, dah sempurna tak ayat tu? Dah sempurna ke atau masih tergantung lagi? Tergantung lagi tuan-tuan. Sebab apa? Orang akan tanya pukul apa? Mau pukul apa? Pukul ayam ke pukul kucing ke? Nak sempurnakan kena sebut dia punya maf'ul dia. Muhammad memukul ayam. Oh, pukul ayam. Ingat benda dia pukul apa? Sifat yang tak melampau, contoh jalan mudah faham, macam sifat duduk. Jalasa dalam bahasa Arab. Jalasa Muhammadun. Telah duduk Muhammad. Ataupun telah bangun Muhammad. Qama Muhammadun. Sifat berdiri. Telah berdiri Muhammad. Orang dah faham ke belum? Sifat ayat ni tergantung ke ataupun dah sempurna? Telah berdiri Muhammad. Kalau ikut ilmu nahu, dia dah sempurna. Orang dah faham. Oh, telah berdiri Muhammad. Dia sifat dia panggil fi'il lazim. Kata sini ada belajar bahasa Arab Ustaz apa? Apa dah? Ustaz apa tu? Ustaz Kamil. Belajar nahu ke belajar apa? Oh, bercakap. Oh, negasi. Fusaha ke? Ami. Dua-dua dia jauh. Fusaha ni bahasa Quran, Ami ni bahasa Arab. Macam orang Mesir lah. Kalau bahasa yang betulnya, apa khabar? Kaifa haluka? Apa khabar kamu? Tapi orang bahasa pasar orang Mesir, dia tak sebut kaifa haluka. Dia sebut apa? Amil A. Kita yang tak belajar bahasa terperanjat. Benda dia cakap ni bahasa Arab ke bahasa Perancis ni?
Amil benda amil rupanya kaifa haluka. Ataupun izayyak ya ustaz, kita yang baru datang ni benda izayyak tak jumpa pun dalam bahasa Arab komunikasi moden ni. Rupanya bahasa pasau. Macam gitulah bahasa Melayu. Kalau bahasa peperiksaan, apa khabar kamu? Kalau bahasa kampung, macam apa? Macam lebih kurang gitulah ni tuan. Oh, ingat belajar bahasa Arab. Sebab ada satu cikgu tu belajar Quran dengan saya. Kata Ustaz tu cikgu gimana? Tu belajar bahasa Arab dekat Masjid Jami' Jasin. Oh, ingat belajar nahwu marfu', mansub, majrur. Tak ada. Ni tuan sifat yang melampau ni dia panggil contohnya macam fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dia melampau. Melihat, melampau. Ada benda yang dilihat. Mendengar, melampau. Ada benda yang dia dengar. Tapi kalau hayat, hidup, dia tak melampau. Hidup, Allah tu hidup, dah cukup, tak ada masalah. Kalau melihat, orang akan tanya, apa yang Allah melihat? Apa yang Allah lihat? Mengetahui, apa yang Allah tahu? Kudrat berkuasa, apa yang Allah jadikan? Apa yang Allah tiadakan? Ni tuan itu masuk ta'alluq. Padahal tiada ta'alluq ia dengan suatu jua pun. Sifat ayat dia tak ada ta'alluq. Kudrat ada ta'alluq. Apa ta'alluq kudrat? Menjadikan mungkin atau mentiadakan mungkin, ataupun mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Itu ta'alluq kudrat. Iradat, apa ta'alluq iradat? Menentu. Kan ada tulis tu, menentu Allah Ta'ala akan mungkin. Ta'alluq iradat, menentukan mungkin dengan satu sifat daripada salah sifat yang harus. Ta'alluq kudrat, mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Mana dia? Ta'alluq kudrat. Ta'alluq ia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan dia. Itu ta'alluq kudrat. Ta'alluq iradat, menentukan satu sifat daripada satu sifat yang lain. Allah nak jadikan kita putih pun boleh, Allah nak jadikan kita hitam pun boleh, Allah nak jadikan kita ni belang-belang pun boleh. Tapi Allah pilih satu sahaja. Itu maksudnya ta'alluq iradat. Allah pilih satu sahaja sifat. Allah pilih satu sifat saja. Contohnya, tuan-tuan, Allah pilih jadikan tuan-tuan ni putih, maka jadi putih lah, tidak hitam dan lah warnanya lain. Itu sifat iradat. Ilmu, apa ta'alluq ilmu? Tadi kita dah baca. Ta'alluq ilmu, mengetahui segala yang wajib dan mustahil dan yang harus. Itu ta'alluq ilmu. Hayat tak ada ta'alluq. Sebab mengapa tak ada ta'alluq? Dia bukan sifat yang melampau. Boleh faham tuan-tuan? Lawan sifat hayat, al-maut, mati. Artinya mati, iaitu mustahil. Akal tak boleh terima Allah itu mati. Kalau Allah tu mati tuan-tuan, hancur kita tuan-tuan, mati kita pun mati. Kalau Allah tu mati, bersebabnya Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan.
Akal tak boleh terima Allah itu, Tuhan itu bersifat dengan kekurangan. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalilnya dalil Allah itu bersifat dengan hayat, hidup, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ni tak maaf tuan-tuan tak sempat merujuk surah apa ni, ayat ke berapa ni. Mungkin yang Rumi ada tulis. Apa? Surah Al-Furqan ayat 58 Dah rujuk dah. Kadang-kadang dalam apa? Ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Surah Al-Maidah. Yang bagusnya tuan-tuan rujuk dulu. Kadang-kadang dalam buku ni pun tak betul. Dah rujuk dalam Quran. Okey. Maaf. Dah terlebih. Itu kena cek balik tu. Tuan-tuan ambil Quran, cek balik betul ke tidak. Kadang-kadang dalam cetakan Rumi ni pun ada salah. Saya minta maaf tak sempat nak apa? Nak rujuk tuan-tuan. Kalau tak tahu ayat ni ayat ke berapa, tuan-tuan kena beli satu kitab. Nama dia Kamus Al-Quran. Saya beli kat Mesir. Lagi ke tidak tak tahulah. Hari tu tengok balik. Kat Mesir ada jual tuan. Kamus Al-Quran. Ada ulama di Mesir, dia kamus tebal. Kalimah Allah dalam Al-Quran berbaris atas Allahu. Tu baris depan tak? Dalam Al-Quran ada berapa? Tuan-tuan pun tak tahu lah. Ada kira? Pernah kira? Tak pernah. Dalam kitab tu ada, kamus ada. Dan dia tunjukkan ayat surah berapa, ayat surah apa dan ayat ke berapa yang ada kalimah Allah berbaris hadapan Allahu. Di senarai kan. Itu dia panggil Kamus Al-Quran. Kalau ada, saya ingat nanti saya cuba cari ada ke tidak. Kalau ada saya bawakan, tunjuk pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu mana ayat ni, kat mana ayat ni, tengok Kamus Al-Quran. Sini ni. Cek balik Al-Quran. Allah, ha bari atas. Kadang-kadang ha bari bawah. Macam bismillah, hu ke ha ke hi. Allah, ha tu huruf ha tu beri bawah. Dalam kitab tu ada. Dia tunjuk kan. Surah apa? Basmalah. Ni. Tuan firman Allah Ta'ala. Ni dalam kitab tu dia surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Yang kita nak tengok ayat ni, yang tiada mati. Itu dalil mengatakan Allah itu hidup, bersifat dengan hidup. Berserah olehmu, maksud berserah olehmu, bertawakallah olehmu. Bertawakal. Tawakal maksudnya kita dah usaha, dah ikhtiar, barulah kita bertawakal. Contohnya kita nak musafir. Apa usaha ikhtiar kita?
Ha. Ha. Nak musafir, apa usaha ikhtiar kita sebelum kita tawakal? Servis kereta. Nak pergi ke Lumpur, nak pergi Terengganu, nak jalan-jalan. Kereta lama tak servis dulu. Itu usaha ikhtiar kita. Tengok, bila kita dah usaha, serahkan kepada Allah. Dalam perjalanan tengok tak ada apa-apa, alhamdulillah, syukur. Kita bersyukur. Tapi tengok kadang-kadang dalam perjalanan kita, Allah, tayar pancit pula. Kena sabar dan sangka baik dengan Allah. Ini tuan, ini maksud tawakal. Jangan kita jadi jabariyah, tiada usaha dan ikhtiar. Tak boleh, dia kena usaha ikhtiar. Sebab kita duduk makam asbab. Artinya berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Kita dah buat satu benda, tawakal. Serah kepada Allah. Kita kerja kita hanya usaha. Yang bagi keputusan siapa tuan-tuan? Allah. Kita nak anak kita pandai, kita usaha. Hantar dia pergi tuition, pantau dia semayang, pantau dia belajar dia. Kalau dia cerdik, alhamdulillah. Kalau dia hantar tuition pun tak cerdik juga, tak apa. Jangan putus asa, teruskan usaha. Habis tuan-tuan. Yang ke-11 sama, artinya mendengar Allah Ta'ala. Setakat ini ada persoalan tuan nak tanya. Boleh Ini sifat yang ke-10 tuan-tuan, sifat hayat. Sifat hayat, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dia apa? Kaunuhu hayya. Dia ada takluk ke tidak? Sifat hayat? Tak ada. Sifat hayat, dia tidak ada takluk. Sifat kudrat ada, iradat ada, ilmu ada. Hayat tak ada takluk. Yang ke-11-nya sama, artinya mendengar Allah Ta'ala. Saya minta izin tuan untuk berhenti awal tuan. Airnya resdung kuat sangat. Tak pantang Ustaz Sarudin ni. Malam tadi makan udang berapa ekor. Yang itu tak boleh tahan ni. Sampai bawa tisu lah. Boleh tuan-tuan lihat tuan-tuan Ada persoalan tuan-tuan nak tanya? Ini pun sejuk tuan-tuan Dari sedung ni dia tak boleh sejuk. Itulah. So pantang tak nak pantang. Kita berhenti awal. Ada apa soalan tuan-tuan nak tanya? Jadi Atuk mana atuk ni? Ada dengar suara dia. Dah hilang atuk. Wallahu a'lam. Sama-sama kita doa tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita rancang tuan-tuan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Berkenaan dengan dana wakaf dobi tuan-tuan, setakat ni kita masih lagi meneruskan tuan-tuan tentang cadangan madrasah kami untuk membuat satu projek ekonomi madrasah kami, iaitu dobi tuan-tuan. Dobi layan diri 24 jam. Itu wakaf dobi ni masih lagi dibuka tuan-tuan. Dan secara rasminya insya-Allah tuan-tuan minta tolong tuan-tuan doakanlah. Setakat ni Majlis Agama Islam
tiada halangan untuk meluluskan nama-nama yang akan dipertanggungjawab untuk memetik derma ni telah diserahkan kepada pihak polis, dan kita menunggu keputusan daripada pihak polis. Dan alhamdulillah kita pun, pihak madrasah pun dah terima surat daripada pihak Ma'in mengatakan Ketua Menteri bersetuju untuk dengan projek ni lah, dan kita dah serah pada nama-nama pada pihak polis IPK Bukit Beruang. Itu yang minta tolong tuan-tuan doakan moga-moga kelulusan ni dapat diluluskan dalam masa yang terdekat ni. Sementara nak tunggu kelulusan tu, saya sebarkan wakaf ni di tempat-tempat yang sengaja je lah. Tidak boleh disebarkan secara umum. Bukan apa, takut orang yang tak faham ataupun ada yang pihak yang dengki ke apa. Sebab tu saya tunggu dulu. Bila dah dapat kelulusan daripada Ma'in, barulah saya akan sebarkan secara meluas di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Itu yang nak minta tolong tuan doakan, moga-moga dipermudahkan kita. Dan sama-sama kita doa kepada Allah SWT, moga Allah SWT tunaikan segala hajat kita dunia dan akhirat. Moga Allah SWT bukakan bagi kita sekeluarga pintu-pintu ilmu dan pintu makrifah dengan kemegahan baginda Rasulullah SAW, dengan berkat surah Al-Fatihah, dimulai dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Siapa yang belum dapat lagi borang wakaf tuan-tuan, boleh ambil lah. Yang lelaki ni boleh ambil file yang saya sendirikan tuan. Ada salinan surat wakaf berkenaan dengan projek ekonomi madrasah kami. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa dawim 'ala dzikril ghanihi haqiqatan